Get ready to the countdown. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan, nikmat kemudahan, nikmat kesenangan, pelbagai nikmat, dan nikmat belajar, satu nikmat yang sebenarnya cukup besar. Nikmat yang cukup besar. Dan hari ini belajar online. Alhamdulillah. Belajar daripada rumah masing-masing. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Program Jom Belajar Nahu. Sedar tak sedar dah masuk ke jilsah yang ke-10. Jadi kebiasaannya kalau kita dah mencapai satu-satu tahap tu, perasaan gembira tu adalah siri yang ke-10, siri yang ke-20, siri yang berikutnya kan, menunjukkan ada kemajuan. Alhamdulillah. Jadi sedikit imbauan kan, bagaimana boleh bermula jom belajar Nahu ini kan. Saya ingat Ustaz, Alhamdulillah, perancangannya sudah lama kan, dan sebenarnya belajar Nahu ini ataupun kelas belajar Nahu ini sentiasa kita buat, memandangkan Nahu Sorof antara kursus-kursus, antara subjek-subjek mata pelajaran yang memerlukan bimbingan tambahan, bukan sekadar pelajaran dalam kelas sahaja, bahkan juga bimbingan tambahan. Sebab itulah sentiasa kita adakan kelas bimbingan. Cuma apabila berlakunya pandemik COVID-19 ini, kelas itu terhenti kan. Kalau sebelum ini Al-Fadil, Al-Doktor Al-Hasan Lahbabi sentiasa buat kelas kan. Dan juga Al-Fadil Al-Ustaz Muhammad Khairul Najmi sentiasa buat kelas. Dan seingat Ustaz, antara kitab yang digunakan adalah Syarah Mukhtasar Jiddan kepada Syarah Matan Ajrumiyah kan. Jadi memandangkan adanya keperluan kepada kelas umpama ini, Alhamdulillah, tahun baru, azam baru, permulaan Muharram dulu, insya-Allah, alhamdulillah kita telah mulakannya selepas daripada program pada hari Arafah, dan alhamdulillah hari ini adalah jilsah yang ke-10. Alhamdulillah, sambutan agak baik, walaupun secara live ini kita nampak tak ramai, tetapi bila dilihat semula kepada rakaman tersebut, alhamdulillah ramai yang bersama Ustaz. Alhamdulillah, sama ada rakaman di Facebook College Al-Quran Terengganu ataupun rakaman dalam YouTube. Alhamdulillah. Okey, siri yang ke-10, jilsah yang ke-10, apa yang kita ada? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, kita dah sampai kepada i'rab
Kan, kita dah sampai kepada i'rab. Siri 1 hingga 9 itu umpama kita membina kan, macam kata orang kalau bina rumah kot, kita bina dia punya tapak dia kan. Bersihkan tapak cantik-cantik, kita letak asas-asas kan. Baik, sekarang ini bermula daripada siri ini kita dah nampak dah tiang-tiang yang naik ke atas tu. Sekarang ni kita dah mula letak batu-bata susun. Jadi kalau sebelum ni kita nampak datang nampak kosong. Datang nampak kosong. Sebab apa? Sebab belum bermula lagi. Kita cuma meletakkan asas-asas kan. Mukadimah selama 3 minggu. Kemudian 6 minggu yang berikutnya kita pergi kepada tanda-tanda i'rab kan. Jadi hari ini kita dah pergi kepada mula letak menyusun batu-bata. Hari ini juga insya-Allah lepas jilsah ini juga insya-Allah kita jumpa saja fi'il madi terus i'rab. Kan, jumpa fi'il madi i'rab. Hari ini insya-Allah 2. Fi'il madi, fi'il amar. Jumpa i'rab. Insya-Allah kalau kita rajin buat, insya-Allah i'rab ini sebenarnya mudah kan. Biasanya kalau belajar bahasa Arab lah susah belajar bahasa Arab. Sebab apa? I'rab. Kan, ataupun susah belajar bahasa Arab sebab apa? Wazan. Fa'ala, fa'alu. Itu tak lagi af'ala, yuf'ilu, if'ala, muf'ilu, muf'alun. Payah sebab apa? Sebab kita kekurangan latihan. Kan, dia sebenarnya ada persamaan antara nahwu dan matematik. Kan, berlatih laju. Tinggal latihan slow balik. Kan, jadi sebab itulah kalau pandai nahwu, jumpa perkataan i'rab. Jadi malam ini kita mula 2 terus. Kan? Kita jumpa fi'il madi boleh i'rab. Kita jumpa fi'il amar insya-Allah boleh i'rab. Tapi kena dengar betul-betul lah ya, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jazakumullah khairul jazak kepada yang bersama ustaz pada malam ini. Dengar betul-betul, lepas ni i'rab betul-betul insya-Allah. Jadi sekarang ni kita dah pergi kepada apa dia? Kita pergi kepada al-af'al wa anwa'uhu. Dari sudut apa? Dari sudut i'rab. Al-af'al ni, fi'il ni banyak pembahagian dia kan? Banyak pembahagian dia. Kita bahagikan dia kepada dari sudut buniyah dia kepada fi'il sahih, fi'il mu'tal. Ada yang mabni lil ma'lum, mabni lil majhul. Kan, sini pembahagian kepada madin, mudhari', amar. Ini banyak berkaitan dengan i'rab. Kan, ada pembahagian dari sudut apa? Dari sudut muta'addi dengan lazim, lazim dengan muta'addin. Kan, ada dari sudut mutasarrif dengan tam dan sebagainya. Maksudnya pembahagian dia ada banyak kan. Baik. Kita fokuskan kepada satu je pembahagian dari sudut i'rab, kan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-af'alu wa anwa'uha. Qala manil qail? Al-qail huwa al-imam ibnu Ajurrum. Jadi Syekh Muhammad Muhyiddin menyebut Ibnu Ajurrum. Ustaz akan gunakanlah istilah Ibnu Ajurrum. Al-Imam Ibnu Ajurrum. Babu al-af'al. Al-af'alu salasatun madin wa mudhari' wa amr. Nahu daraba wa yadribu wadrib. Ustaz percaya yang ini adalah asas yang insya-Allah semua pelajar pertengahan lah ya, pertengahan. Macam antum semua insya-Allah tak ada masalah. Fi'il ini yang kita mula belajar. Fi'il itu terbagi kepada 3, madin, mudhari' dengan amar. Contoh untuk fi'il madi, daraba. Contoh untuk fi'il amar, fi'il mudhari' yadribu. Contoh untuk fi'il amar, idrib. Wa aqulu Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Baik. Wa aqulu yang qasimu al-fi'lu ila salasati aqsam. Yang ini antum hafal lah dia punya uslub kan. Yang qasimu al-fi'lu, yang qasimu al-kaza ila salasati aqsam. Uslub yang cukup mudah kan. Fi'il itu terbahagi kepada 3 bahagian. Al-qismu al-awwal al-madi. Wahuwa, apa takrif dia? Ma yadullu ala husuli syai'in qabla zaman takallum. Fi'il madhi adalah menunjukkan berlakunya sesuatu peristiwa sebelum masa bercakap. Contoh nahu, contoh. Nahu sini contoh bukan nahu. Daraba wa nasara wa fataha wa alima wa hasiba wa karuma. Daraba telah memukul, nasara telah membantu, fataha telah membuka, alima telah mengetahui,
hasiba telah menyangka, wa karuma telah mulia. Dah kalau kita tak sebut telah boleh tak? Ialah untuk pemahaman yang jelas kita sebutlah telah kan. Telah berlaku sesuatu. Baik. Al-qismu ats-tsani al-mudhari'. Fi'il mudhari'. Wa huwa ma dalla ala husuli syai'in fi zaman at-takallum aw ba'dahu. Fi'il mudhari' pula adalah menunjukkan kepada berlakunya sesuatu. Husulu asyai', hasalat asyai', berlakunya sesuatu. Fi zaman at-takallum, ketika masa bercakap. Ana atakallamu, saya sedang bercakap al-an. Wa sa'atakallamu ghadan, insya-Allah, dan saya akan bercakap esok. Contoh saja kan. Au ba'dahu, atau selepasnya. Maksudnya sedang berlaku atau selepas daripada ini kan, sedang ataupun akan datang. Ya, baik. Baik. Nahu yadribu wa yansuru wa yaftahu wa ya'lamu wa yahsibu wa yakrumu. Itu contoh-contoh fi'il mudhari'. Okey, al-qismu ats-tsalits. Al-amru, fi'lul amri. Baik. Wa huwa ma yutlabu bihi husulu syai'in ba'da zaman at-takallum. Baik. Berbeza dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Tengok fi'il madhi ma yadullu, fi'il mudhari' ma yadul, ma dalla atau ma yadullu, tak ada masalah. Menunjukkan. Tetapi fi'lul amri ma yutlabu. Apa dia talabah? Talabah bahasa Arab ni maksudnya apa kita panggil? Talbu syai', menuntut sesuatu. Menuntut sesuatu. Talibun, penuntut. Kan? Talibun, penuntut. Yutlabu bihi husulu syai'. Berbeza dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari' menunjukkan, fi'il madhi mudhari' menunjukkan. Fi'il amar menuntut sesuatu. Menuntut sesuatu perkara. Ba'da zaman at-takallum, selepas daripada masa percakapan. Contoh, idrib, pukullah, tak berlaku lagi pukulan. Kan? Wangsur, tolonglah, tak berlaku lagi pertolongan, akan berlaku. Iftah, bukalah, tak berlaku lagi. Iftah al-bab, pintu tak terbuka lagi. Jadi, dia menuntut supaya pintu itu dibuka. I'lam, ketahuilah. Ihsib, dan ukrum. Ukrum, mulialah. Bukan akrim. Akrim, muliakanlah. Kan beza kan? Okey, baik. Wa qad dzakarna laka fi awalil kitab hadha taksim. Jadi sebenarnya pembahagian ini pengarang kita dah cerita pada asas kan. Minggu yang kedua kalau tak salah ustaz. Wa dzakarna laka ma huwa alamati kulli qismin min hadhihi al-aqsam ats-tsalatsa. Jadi tanda-tanda fi'il telah pun dibincangkan juga dalam minggu yang kedua atau yang ketiga kan. Baik, jadi kalau sesiapa nak merajaah silakan insya-Allah dalam channel ustaz kan. Insya-Allah. Okey, selesai. Ini sebagai mukadimah kan. Sebab apa? Bila disebut tentang i'rab, inilah mukadimah dia. Fi'il terbagi kepada 3, fi'il madin, mudhari', amar. Jadi setiap bahagian tu, fi'il madhi dia ada hukum dia, fi'il mudhari' dia ada hukum dia, fi'il amar ada hukum dia. Jadi kita pembahagian ini adalah banyak berkaitan dengan i'rab. Kan? Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekarang kita pergi pada i'rab. Insya-Allah mudah saja insya-Allah. Kan? Lepas ni kita buat banyak-banyak. Kita rajin buat insya-Allah. Laju insya-Allah. Okey, ahkamul fi'li. Hukum fi'il. Dia sudah apa? Dia sudah i'rab lah. Kan? Sebab nahwu ini kita fokus kepada i'rab. Kan? Baik. Qala manil qail? Siapa yang berkata? Al-Imam Ibnu Ajurrum. Ada pelajar yang mesej tanya ustaz. Nak sebut macam mana ustaz? Ajurrum. Kalau kita lihat buku dia, tajuk dia apa dia? Matan Ajurrumiyah. Jadi Ajurrum. Ada tak cara bacaan yang lain? Ada kan. Biasalah khilaf ni berlaku di mana kan. Cuma ustaz gunakan buku yang syarah yang dibuat oleh Syekh Muhammad Muhyiddin. Kalau sebut doktor pun tak ada masalah. Beliau lebih daripada doktor kan. Tokoh ulama yang sangat besar. Bukan saja bidang nahwu, saraf, bahkan pelbagai bidang kan. Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Jadi ustaz gunakan kaedah beliau lah kan. Beliau menyebut sebagai Ibnu Ajurrum. Okey. Fal madhi maftuhul akhir abadan.
Fi'il madi sangat mudah kan. Fi'il madi ini sentiasa berbaris di atas. Macam mana tu ustaz? Okey, nanti kita syarah nanti. Sabar kan. Wal amru majzumun abadan. Adapun fi'il amar sentiasa majzum. Sekali lagi sabar kan. Kita akan sampai nanti insya-Allah. Wal mudhari' ma kana fi awwalihi ihda zawaidil arba'illati. Yajma'uha qawluka anaitu wa huwa marfu'un abadan. Bahagian pertama tu fal mudhari' makana sampai pada anaitu itu adalah takrif dia. Ataupun kita nak memperkenalkan dia kan. Fi'il mudhari' yang mana di awalnya ada 4 huruf zawaid. Huruf tambahan. Apa dia? Hamzah, nun, ya, ta. Hamzah contohnya tadi daraba kan. Hamzah adribu. Nun nadribu, ya yadribu, ta tadribu. Yang 4 ni kan. 4 ni huruf tambahan. Bukan sebahagian daripada fi'il. Fi'il tu bermula pada huruf dot kan. Daraba tadi. Wa huwa, hukum dia marfu'un abadan. Asalnya adalah marfu'. Kan? Asalnya adalah marfu'. Hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun. Sehinggalah di depannya ada kita panggil nasib. Huruf yang menyebabkan fi'il mudhari' menjadi mansub. Aw jazim. Huruf yang menyebabkan fi'il mudhari' menjadi majzum. Okey, baik. Matan dia pendek je. Syarah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqulu. Siapa yang berkata pula? Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Ustaz biasa sebut doktor kan? Doktor Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid kan? Jadi setakat pencarian ustaz, beliau adalah pensyarah di Azhar, seorang tokoh ulama yang sangat besar. Biasa disebut Syekh Muhammad Muhyiddin kan? Jadi kalau katakanlah beliau tidak mendapat PhD dalam ketika hidup beliau lebih PhD daripada PhD yang sedia ada. Itu yang kita sebut tentang syekh-syekh yang besar-besar ni. Kalau katakanlah kan zaman beliau belajar tu beliau tak sempat siapkan PhD ke apa-apa ke, tetapi keilmuan yang beliau ada itu lebih daripada PhD yang ada kan. Hebat orangnya, sangat hebat. Ini gelaran bukan orang yang biasa-biasa kan. Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Okey, baik. Wa aqulu ba'da an bayyana al-musannifu anwa' al-af'al syara'a fi bayani ahkami kulli naw'in minha. Okey, jelas selepas pengerang menerangkan jenis-jenis fi'il, sekarang pengarang syara'a memulakan menerangkan berkenaan dengan apa? Syara'a fi bayani ahkam, menerangkan tentang hukum. Hukum apa? Hukum ada banyak kan? Hukum syar'i bukan, hukum i'rab. Hukum i'rab. Fa hukmu al-fi'li al-madi al-bina'u 'ala al-fath. Maksud maftuh al-akhir abadan ini maksudnya mabni 'ala al-fath. Mabni 'ala al-fath. Okey, dengar betul-betul. Kan? Nanti kita akan ada perbezaan pandangan sikit kat sini. Tak banyak, sikit je. Kan? Kita ambil jalan mudah. Kan? Kita ambil jalan yang lebih mudah. Mabni 'alal fath. Kalau ikut Syekh, sentiasa fi'il madi itu sentiasa mabni 'alal fath. Antum jumpalah fi'il madi kat mana? I'rab dia mudah saja, mabni 'alal fath. Ikut kaedah Syekh mudahlah. Kan? Mudah dari sudut. Kan? Antum jumpalah, ada tak fi'il madi kat sini dalam ayat ni? Allahumma salli ala Muhammad wa qad zakarna fi'lun madin mabni 'alal fath. Ini cara Syekh cara kita beza sikit. Kan? Fi'lun madin mabni 'alal fath. Sebab apa? Fal madi maftuhul akhir abadan. Itu cara Syekh. Cara kita beza sikit. Nanti Ustaz terangkan. Okey? Ustaz ulang sekali. Fa hukmu al-fi'li fahukmul fi'lil madi al-bina'u 'alal fath. Mabni 'alal fath. Itu je. Jumpa fi'il madi dekat mana-mana antum sebut fi'lun madin mabni 'alal fath. Betul. Ikut siapa? Ikut pengarang kita lah. Kan? Ikut pengarang kita. Wa hadzal fathu imma zahir wa imma muqaddar. Tetapi kadang-kadang jelas kita nampak. Kadang-kadang tidak nampak. Kan? Kadang-kadang nampak, kadang tidak nampak. Okey, kat sini beri perhatian sikit.
Sikit je beri perhatian. Kan? Kalau kita ni taraf apa kita punya fokus kita tu kan? Angkat sikit. Angkat sikit. Dengar ya. Wa hadzal fath imma zahir wa imma muqaddar. Bagi yang biasa ikuti kelas ustaz pada awal, yang sudah faham apa maksud zahir, apa maksud muqaddar. Kan? Okey. Zahir jelas terang kita nampak. Muqaddar itu kita tak nampak tapi dia ada. Kan? Baik. Okey. Baik. Contoh al-fath az-zahir. Sekarang ni kita belajar cara Syekh, kita ikut Syekh dulu lepas ni kita adjust sikit ikut cara kita. Beza sikit je. Amma al-fathu az-zahir fa fi sahih al-akhir alladhi lam yattasil bihi wawul jamaah wala dhamir raf mutaharrik wa kadzalika fi kulli ma kana akhiruhu wawan aw ya'an. Baik. Adapun fi'il madhi, fi'lun madin atau al-fi'lu al-madhi yang mana mabni ala al-fath. Dan fath itu, baris atas itu zahir, jelas nampak fathah tu. Kan? Sekiranya tiada waw jamaah. Kan? Tiada waw jamaah dan tiada dhamir raf mutaharrik. Apa dia dhamir raf mutaharrik? Contohnya macam ni, zakarna. Waqad zakarna. Na ini dipanggil dhamir. Kan? Na ini dhamir. Dia mutaharrik. Kan? Berbaris di atas. Zakarna. Kan? Dan dia dalam keadaan marfu'. Sebab apa? Fa'il. Na ini fa'il. Kan? Jadi kalau kita zakarna, tak nampak baris atas dia kan? Tak nampak baris atas dia. Kan? Baik. Baik. Jadi dia kata kalau tidak ada waw jamaah dan tidak ada dhamir raf mutaharrik, kan? Begitu juga bukan fi'il yang berakhir dengan waw dan ya, kan? Fi'il mu'tal lah. Fi'il mu'tal yang berakhir dengan waw dan ya, kan? Baik. Nahu contoh, ni yang jelas yang mana fi'il madi mabni ala al-fath, dan al-fath itu fathah itu baris atas itu jelas sejelas-jelasnya. Contohnya akrama, nampak tak mim huruf akhir berbaris di atas. Jadi akrama kita sebut terus fi'lun madin mabni ala al-fath. Tak ada orang tanya dah mana fathnya, jelas mim tu berbaris di atas. Qaddama sama juga mim juga, kan? Mim juga, mim berbaris di atas. Fi'lun madin mabni ala al-fath. Jelas fath dia. Wasafara. Kan? Safara. Huruf terakhir huruf apa? Huruf ra. Berbaris di atas. Fi'lun madin mabni ala al-fath. Wa nahu safarat Zainabu. Nampak tak? Huruf akhir huruf apa? Ra. Berbaris di atas. Fi'lun madin mabni ala al-fath. Fi'lun madin mabni ala al-fath. Itu ulang semua. Mudah lepas ni. Fi'lun madin mabni ala al-fath. Berapa perkataan? Fi'lun madin mabni ala al-fath. 5 perkataan. Okey ustaz, saya nak sebut al-fi'lu al-madi, tak ada masalah. Al-fi'lu al-madi mabni ala al-fath, tak ada masalah. Kan? Hafal je. Fi'lun madin mabni ala al-fath. Al-fi'lu al-madi mabni ala al-fath, tidak ada masalah apa-apa. Wa hadarat su'adu, sama juga hadarat, huruf terakhir itu apa? Huruf ra. Hadara, ta tu ta ta'nis, kan? Ta ta'nis. Jadi fi'lun madin mabni ala al-fath, tak ada masalah. Wa radiya, sama juga radiya, kan? Wa radiya. Okey, radiya. Okey, fi'il mu'tal tetapi berakhir dengan ya. Kan? Bukan berakhir dengan alif, berakhir dengan ya. Kan? Radiya. Fi'lun madin mabni ala al-fath. Kan? Berakhir dengan waw dan ya. Wa syakiya. Syakiya. Fi'lun madin mabni ala al-fath. Wa sarura. Fi'lun madin mabni ala al-fath. Wa bazuwa. Fi'lun madin mabni ala al-fath. Sini orang tak soal dah. Jelas. Al-fath itu jelas kelihatan. Okey. Yang ini angkat sikit lagi kita punya apa? Level tumpuan tu. Angkat. Wa amma al-fathu al-muqaddar. Sekarang ni baris atas dia ada, kan? Tetapi tidak kelihatan. Okey, antum kena dengar sampai habis supaya antum tidak tukar sebab pada zaman kita hari ni kita tak guna kaedah ini, kan? Kita tak guna kaedah ini, kita guna kaedah yang berbeza sikit je beza dia. Kan? Cuma kita belajar, kita tahu bagus. Kan? Kita belajar bagus. Jadi kalau nak masuk PSA nanti kita kena guna kaedah yang biasa diguna oleh jumhur, kan? Majoriti.
Jadi tapi kita belajar ini belajar lepas ni belajar yang satu lagi. Kan? Baik. Wa amma al-fathu al-muqaddar fahuwa ala salasati anwa'. Ni beri perhatian ya. Li'annahu imma ay yakuna muqaddaran lit-ta'adzur wa hadha fi kulli ma kana akhiru alifan. Ini sama. Cara Syekh, cara kita sama. Okey. Baris atas yang muqaddar, dia ada tiga. Ada tiga. Yang pertama berlaku pada ketika huruf terakhirnya adalah huruf alif. Huruf terakhirnya adalah huruf alif. Nahu, contoh. Da'a wa sa'a. Mana huruf akhir? Huruf akhirnya adalah huruf alif. Da'a, jelas alif dia. Sa'a, ustaz huruf ya? Bukan huruf ya tu. Itu huruf alif. Kita panggil alif maksurah. Sa'a, jaro, masya, semua itu alif maksurah. Kan? Baik. Fa kullu minhuma, kalau nak i'rab dia, fi'lun madin mabni ala fath. Itu nak semua muqaddar, tak semua muqaddar, tak ada masalah apa-apa. Kan? Sekali lagi. Fi'lun madin mabni ala fath. Cukup. Kan? Dah hafal dah? Hafal dah. Antum dah hafal lama dah sebenarnya, saya percaya kan. Tapi yang tak hafal lah, mudah saja. Fi'lun madin mabni ala fath. Fi'lun madin mabni ala fath. Dia nak hafal mudah je, itu ulang banyak kali kan. Fi'lun madin mabni ala fath. Fi'lun madin mabni ala fath. Zaman Ustaz belajar dulu, Tok Guru Ustaz kata, sama ada Tok Guru Ustaz ataupun kawan-kawan yang sama-sama belajar, hafal sampai migau dalam tidur kan. Fi'lun madin mabni ala fath. Okey, mudah je insya-Allah. Alal alif mana'a min zuhurihi at-ta'adzur. Sebab apa? Sebab alif kan tak terima baris kan. Kita dah terangkan panjang-panjang semasa mukadimah dulu. Alif tidak menerima baris. Ada tapi tak nampak. Da'a. Atas alif tu ada baris atas. Tapi tak disebutlah. Kan? Sebab alif tidak terima baris. Ta'adzur. Uzur. Kan? Okey. Selesai. Okey. Ustaz lupa tau. Kalau kita boleh tanda satu tanda ni kan. Tanda. Begitu. Kan? Macam tu. Satu bahagian kan. Okey, baik. Sekarang ni fath muqaddar lil munasabah pula. Ini berbeza pandangan Syekh dengan kita kan. Kita sini maksudnya cara yang kita ikut kita kat Malaysia, dan Ustaz percaya kebanyakannya guna cara cara yang kedua Ni kita ambil cara Syekh dulu. Wa imma ay yakuna al fathu muqaddaran lil munasabah. Ada baris atas tetapi tak nampak. Sebab apa? Sebab munasabah dia baris lain. Wa dzalika fi kulli fi'lin madin ittasala bihi waw jamaah. Nahu katabu wa sa'idu. Fa kullu minhuma. Okey. Ustaz syarah dulu kan. Yang kedua, al-fath tu ada. Baris atas tu ada. Tetapi muqaddar tak nampak. Kan? Sebab apa? Sebab munasabah. Bila? Apabila fi'il madin bersambung dengan waw jamaah. Fi'il madi bersambung dengan waw jamaah. Kan? Yang tadi fi'il madi yang apa? Yang berakhir dengan huruf alif. Ni tak ada masalah. Ni yang pertama. Sekarang ni ada sikit masalah. Kan? Fi'il madi bersambung dengan waw jamaah. Nahu, contoh. Katabu. Sa'idu. Kan? Jadi kalau ikut Syekh, entum kena i'rabkan dia samalah. Fi'lun madin mabni ala fath. Fi'lun madin mabni ala fath. Ustaz percaya kita dah hafal dah. Fi'lun madin mabni ala fath. Jadi pada Syekh semua fi'il yang fi'il madi i'rabnya satu saja. Fi'lun madin mabni ala fath. Fi'lun madin mabni ala fath. Tak kiralah sama ada fa'ala, fa'alu, sama saja. Sini katabu, fa'alu, ada waw jamaah. Macam mana i'rab dia? Fi'lun madin mabni ala fath. Tetapi fath itu, baris atas itu tidak kelihatan. Sebab apa? Kalau kita letak baris atas dia akan jadi katabau. Pelik bunyi dia kan, katabau. Boleh, tak ada masalah. Tapi yang lebih sesuai munasabah, yang lebih munasabah adalah katabu. Jadi baris atas itu ditukar kepada baris depan. Kan? Ada tapi tak nampak, muqaddar.
Kan? Okey, baik. Ustaz selesaikan dulu, lepas tu kita balik semula, kita guna cara kita pula. Okey, baik. Mana'a min zuhurihi ishtighalul mahal biharakah al-munasabah biharakah munasabah wa wawul jamaah ma'a kulli minhuma fa'il mabni ala as-sukun. Ini kita akan cerita lebih panjang lebar selepas ini, tetapi secara ringkas dia katabu, waw inilah fa'il dia. Sa'idu, waw inilah fa'il dia. Kan? Wa wawul jamaah ma'a kullim minhuma fa'ilun mabni ala as-sukun fi mahali raf fa'il. Kan? Ataupun dhamir mabni ala as-sukun fi mahali raf'in fa'il. Itu i'rab penuh dia. Dhamir mabni ala as-sukun fi mahali raf'i fa'il. Kan selalu Ustaz sebut kan, yang belajar Ustaz akan sentiasa dengar, bila ada fi'il mesti ada fa'il. Bila ada fi'il mesti ada fa'il. Ustaz ulang sekali. Bila ada fi'il mesti ada fa'il. Jadi kalau katabu tak perlu cari dah. Kataba tu fi'il dia, waw itu fa'il dia. Ni kita akan sampai nanti insya-Allah. Okey. Kita tanda sekali. Dia kata ada 3 kan. Ni yang pertama, ni yang kedua, ni yang ketiga pula. Wa imma ayyakuna al-fathu muqaddaran lidaf'i karahati tawali arba'i mutaharrikat. Wa dhalika fi kulli fi'lin madin ittasala bihi dhamiri raf'in mutaharrik. Kata'i al-fa'il wa nuni an-niswah. Yang ketiga ni, kalau kita baca wazan fa'ala, fa'alu. Fa'alu tu yang nombor 2. Fa'alu, katabu, sa'idu, darasu, kan? Kemudian kita sambung lagi. Fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alna. Fa'alna, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna adalah bahagian ketiga ni. Kan? Kalau kita lihat, fa'alna yang untuk hunna. Hunna fa'alna. Lepas tu untuk anta. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nampak tak? Hulam tu baris mati kan? Baris mati. Tetapi pada syekh, dengar, wa imma ayyakuna al-fathu muqaddaran. Sebenarnya dia berbaris di atas, tetapi tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Kan? Sebab apa? Sebab kita ambil contohnya fa'alta lah untuk anta. Anta fa'alta. Fa'ain lam ta. Kan? Kalau dia berbaris di atas, dia akan jadi fa'alata, fa'alata, fa'alatuma, fa'alatum, fa'alati, fa'alatuma, fa'alatunna, fa'alatu, fa'alana. 4 kali semua berbaris, dia jadi apa? Jadi karohah. Orang Arab tak suka. Kan? Sebab tu dia tukarkan baris atas tersebut kepada baris mati. Sebab dia lah ya. Kalau kita mudahkan kita ambil tu sialah baik. Wa dzalika fi kulli fi'lin madin ittasal bihi dhamir raf mutaharrik kata al-fa'il. Ta fa'il tu bermula pada ta lah. Ta tumatum, ti tumatunna, tu na kan. Wa nunu an-niswah dan juga nun an-niswah. Contoh, katabatu, katabata, katabati, katabana, katabana. Jadi semua ini senang cerita kalau kita hafal wazan bermula pada hunna lah. Huwa, huma, hum, hiya, huma. Setakat itu tajuk lain, setakat hunna. Hunna, fa'alna. Fa'alna, fa'altu, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Dia termasuk dalam yang nombor 3 ini, iaitu ada baris atas dia tetapi tidak kelihatan. Baik. Jadi fakullu wahidin min hadhihi al-af'al fi'lun madin mabni ala fath. Ini ikut kaedah Syekh. Kan? Ikut kaedah Syekh. Jadi senang cerita ikut kaedah Syekh, marilah fi'il madi. Duduklah kat mana sekalipun, antum boleh i'rab selalu. Fi'lun madin mabni ala fath. Kan? Fi'lun madin mabni ala fath. Kan, fi'lun madin mabni ala fath. Mudah kan, ikut kaedah Syekh mudah, tetapi Ustaz percaya majoriti yang kita pakai hari ni kita pakai berbeza sikit. Nanti kita tengok lepas ni. Mana'a min zuhurihi ishtighalul mahal bisukun al-arid lidaf'i karahah tawali arba'i mutaharrikat fi ma huwa
kal kalimah al-wahidah. Jadi sebabnya Ustaz dah terangkan tadi, sebab apa? Sebab apa dia ubah baris atas tersebut kepada baris mati, sebab mereka tak suka, orang Arab dulu tu, mereka tak suka menyebut 4 perkataan tersebut semua berbaris belaka. Contoh kata bata, asalnya kata bata, kata bata, semua berbaris. Jadi mereka tak suka karahah. Karahah tak sukalah kan? Tak suka. Sebab itu mereka tukar huruf yang terakhir tu daripada baris atas kepada baris sukun. Jadi kata bata kepada kata bata. Tapi asalnya ada kan, sebab tu panggil fath muqaddar. Ini cara syekh kan. Baik. Adapun tu, ta, ti, na, nun nisbah. Inilah fa'il dia. Kan? Jadi antum tak perlu carilah fa'il kan, tak perlu pening kepala. Kan? Kita jumpa je mana-mana perkataan kan, waqad zakarna macam tadi kan. Kita cari, kita jumpa waqad zakarna, kat mana dah waqad zakarna, lepas dah. Waqad zakarna fi'il madhi kan. Okey, kita ikut Syekh dulu. Syekh baik, waqad zakarna kan. Huruf terakhir fi'il huruf ra. Huruf ra, zakara, zakarna. Kalau ikut Syekh, i'rab dia fi'lun madin mabni ala fath. Gitu fi'lun madin mabni ala fath. Semua fi'il madhi mabni ala fath. Itu ikut Syekh. Kan? Baik. Mana fa'il dia? Itulah fa'il dia. Kami sebut. Kan? Jadi tak perlu carilah. Itu tak perlu cari dalam fi'il. Mana fa'il dia? Mana fa'il? Tak perlu. Kan? Tak perlu. Terus je. Dhamir mabni ala as-sukun fi mahalli raf'i fa'il. Inilah fa'il dia. Kan? Ini yang disebut oleh Syekh. Mana dia? Mana dia? Watta auna au nun al-fa'il mabni ala dham awil fath awil kas, tengok pada keadaan awil sukun fi mahalli raf. Itulah fa'il dia kan, itulah fa'il dia. Okey, baik. Sekarang ni Syekh dah nak masuk pada fa'il amar kan. Jadi kita nak adjust sikit. Sebab cara Syekh ini betul, bukan salah tetapi Ustaz percaya dalam i'rab pada hari ini kita ada mungkin sedikit berbeza pendapat ataupun senang cerita mazhab lah okey. Apa kita sebut? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okeylah, sebab Ustaz terbaca soalan tu kan. Soalan tu Ustaz tu pada Ustaz baguslah Ustaz ulang sekali lagi. Perlu tak sebut muqaddar tak muqaddar? Sebut tak apa, tak sebut pun tak apa. Fi'lun madin mabni ala fath, memadai kan. Fi'lun madin mabni ala fath, memadai kan. Baik. Okey, kena ada soalan yang berikutnya. Yang tu pun sudah disebutkan. Apa? Kenapa orang Arab pilih huruf yang ketiga? Kan? Adakah sama'i? Itu satu soalan yang bagus. InsyaAllah Ustaz akan cari jawapan dia. Adakah dia kalau kita memang sama'i lah memang sama'i lah. Tapi adakah itu jawapan yang tepat? InsyaAllah kita akan cari lagi. Kita dah sepakat. Kata batu asalnya kata batu kan, kata batu. Jadi huruf yang ketiga tu kita matikan, jadi kata batu kan. Baik. Jadi kenapa dipilih huruf yang ketiga? Adakah sama'i? Memang sama'i lah. Tetapi adakah di sana ada jawapan yang lebih tepat? InsyaAllah kita akan cari. Okey, baik. Sekarang ni sebelum pergi pada fi'il amar, kita ambil yang biasa kita pakai pada hari ni kan. Kita pakai hari ni kan. Kita naik balik sikit. Yang pertama sepakat. Untuk da'a sama. Da'a fi'lun madin mabni ala fath. Ustaz, perlu tak sebut muqaddar? Sebut tak apa, tak sebut pun tak apa. Kan? Setakat Ustaz tengok dalam buku bukan semua sebut. Kan? Ada yang sebut, ada yang tak sebut. Kan? Tak ada masalah apa-apa. Nak sebut, tak nak sebut pun tak apa. Kan? Sa'a, jara, masya. Kan? Semuanya sama. Kan? Fi'lun madin mabni ala al-fath. Sama kan, mabni ala fath. Okey. Baik, dia perbezaan bermula pada katabu, fa'alu, darasu, jalasu, akalu, syaribu.
Atau wazan fa'alu tu, fa'alu yang ada waw jamaah kan, yang ada waw jamaah. Syekh kata fi'lun madin mabni ala fath kan. Baik, dalam kebanyakan buku nahwu yang kita jumpa bila dia i'rab dia akan i'rab fi'lun madin mabni ala ad-dhamm. Fi'lun madin mabni ala ad-dhamm kan, fi'lun madi mabni ala ad-dhamm. Tengok pada katabu kan, katabu. Huruf apa huruf terakhir dia? Huruf terakhir dia adalah huruf ba. Huruf ba berbaris depan. Jadi kita sebut fi'lun madin mabni ala ad-dhamm. Dan itu yang kita gunakan kan, yang itu yang kita gunakan. Sebab itu kita adjust sikit jadi i'rab dia adalah fi'lun madin mabni ala dhamm. Dhamm apa dia? Baris depan. Untuk fa'alu. Ustaz ulang sekali. Fi'lun madin mabni ala dhamm. Jelas? Okey, jelas insya-Allah. Baik. Adakah kita kata Syekh salah? Tidak. Dalam mana-mana ilmu sekalipun akan ada pandangan-pandangan kan. Cuma setakat bacaan ustaz, setakat yang ustaz tengok i'rab dalam banyak buku, kalau kita jumpa ishtarau contohnya kan, dia akan i'rab fi'lun madin mabni ala ad-dhamm, bukan mabni ala al-fath. Kan? Dhamm tu pula yang muqaddar. Kan? Sebab atas wazan fa'alu. Contohnya kan, kalau kita buka kita akan jumpa itulah kaedah yang banyak diguna kan. Dia tengok pada huruf akhir yang zahir yang jelas dia. Kan? Fa'alu, lam tu berbaris di hadapan. Okey, jelas supaya kita tidak bertukar kaedah Syekh betul. Kita tak kata salah, tapi yang kita pakai pada hari ini fi'lun madin mabni ala dhamm. Fi'il madi mabni tanda dia adalah baris depan mabni ala dhamm. Okey, adapun bermula pada fa'al fa'alna kan untuk hunna, fa'alna, lepas tu ta, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Yang kita biasa i'rab adalah fi'lun madin mabni ala as-sukun. Sebab apa? Huruf lam itu berbaris mati. Kita balik pada zakarna tadi. Kan? Zakarna. Wa qad zakarna. Kalau itu buka buku-buku i'rab, memang kita akan dapati dia akan i'rab fi'lun madin mabni ala as-sukun. Kan? Fi'lun madin mabni ala as-sukun. Ustaz ulang. Fi'lun madin mabni ala as-sukun. Sebab apa sukun? Zakarna, ra tu berbaris mati. Kan? Jadi kita boleh kata ada dua mazhab dari sini kan, dua aliran, dua pandangan. Biasalah dalam mana-mana ilmu pun akan ada perbezaan pandangan tersebut kan. Jelas? Insya-Allah. Jadi fi'il madi kita dah boleh i'rab kan. Kita buka sekejap dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekejap ya, ustaz nak turunkan sekejap yang ini. Hari ni kalau fi'il madi saja pun tak apa kan. Sebab seronok sebenarnya i'rab ni dan kita boleh dapat dia punya i'rab dia. Lepas ni kita buka mushaf, kita baca mushaf, kita cari kita jumpa ayat Quran, kita terus i'rab. Kan? Terus i'rab. Okey, sekejap ustaz buka mushaf sekejap. Macam mana ustaz nak besarkan dia ya. Harap-harap antum boleh baca insya-Allah. Add to stream. Kalau penuh macam ni boleh tak? Boleh tak? Baik, kita tengok surah Al-Fatihah. Kita cari fi'il madi. Fi'il madi saja. Kan? Mudhari' sabar dulu. Amar kita sabar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada fi'il madi? Tidak ada. Alhamdulillahirabbilalamin. Ada fi'il madi? Tidak ada. Dah tak ada sebab apa ustaz tanya. Memang ustaz memang cari macam tu kan. Walaupun tak ada pun kita mula kan. Kita cari-cari. Sebenarnya ini satu latihan yang cukup bagus sebenarnya kan. Asas yang cukup asas. Ustaz difahamkan ada pelajar-pelajar yang belajar bahasa Arab kan. Ambil bidang bahasa Arab bukan bidang biasa di peringkat universiti kan. Masih lagi terkial-kial bila disuruh cari bezakan isim, fi'il, harf ini. Jangan main-main kan. Sebab itu antum insya-Allah yang bakal masuk universiti kan, insya-Allah kan. Masih gunakan masa sebaik-baiknya. Pada ustaz sebenarnya belajar ni memang tidak nilai sepanjang masa lah kan, sepanjang semua hidup kita kan. Kalau kita salah kita betulkan kan, Jadi peluang yang ada tu kita gunakan baik. Sebab itu latihan yang berterusan ini sebenarnya cukup bagus kan.
Kita teruskan. Maliki yaumiddin, tidak ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada. Maaf untuk bacaannya sebab sekarang ni kita fokus pada cari i'rab kan. Baik. Ihdina, ada tak? Ini bukan fi'il madi. Fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il amar. Bukan Okey, bukan lagi. Siratal ladzina an'amta. Nampak tak? An'amta. Jadi sebab itu bila kita hafal wazan fa'ala fa'alu fa'alata fa'alta, sebenarnya ini sangat memudahkan kita kan, sangat memudahkan kita. Ustaz percaya ramai yang pakar sini sebenarnya kan, cuma ustaz sebut ini untuk umumlah, secara umum kan. An'amta fi'il madi, macam mana i'rab dia kan? Fi'lun madin mabni ala as-sukun. Boleh tak kita sebut fi'lun madin mabni ala fath? Sebenarnya betul ikut kaedah Syekh kan, tetapi kita bimbang kan sebab majoriti kita lihat buku-buku i'rab dia akan sebut fi'lun madin mabni ala as-sukun. Ustaz cuba tengok sekali lagi pada buku-buku i'rab, contohnya dalam salah satu buku i'rab yang biasa saya guna, contoh saja untuk kita melihat. Siratal ladzina an'amta, mana dia? An'amta fi'lun madin mabni ala as-sukun. Memanglah dalam kebanyakan buku yang kita rujuk memang kita akan lihat itu cara i'rab dia. Jadi kita berbeza dengan Syekh, kita tak kata Syekh salah kan, Syekh tokoh yang cukup besar dalam ilmu nahwu kan. Cuma kita kata aliran ataupun cara yang kita guna ini yang diguna oleh kebanyakan pakar-pakar bahasa pada hari ini. Nampak tak? Okey. An'amta. Kemudian ada lagi. Alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tidak ada. Tidak ada. Kita pergi pada muka surat berikutnya. Baik. Cara ini sebenarnya cukup bagus kalau itu boleh kita panggil apa tu boleh rajin-rajin buat. Okey. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada kalau ada kita berhenti. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqna. Nampak tak? Razaqna. Okey, sorry. Kita ulang sikit lagi. Kita balik pada an'amta. An'amta. Ini supaya otak kita akan jadi laju. Di mana fa'il dia? Ta fa'il dia. Kan? Dhamir mabni ala, tengok ta tu bagi apa? Baris atas. Dhamir mabni ala al-fath fi mahalli rafi fa'il. Kita akan sampai balik bila bincang tentang fa'il nanti dalam tajuk marfu'at. Tapi sebab fi'il dan fa'il kan dia berhubung kan. Bila ada fi'il mesti ada fa'il. Jadi kita ambil selalulah ta. Dhamir mabni ala al-fath. Sebab apa? Baris atas. An'amta. Fi mahalli raf fa'il. Fa'il kan marfu' kan. Fa'il kan marfu'. Baik. Fi'il madi mabni. Okey, baik. Sini kita jumpa tadi kan. Dekat mana tadi? Wa mimma razaqnahum. Sama juga razaqna fi'lun madin mabni ala as-sukun. Fi'lun madin mabni ala as-sukun. Ustaz ulang sekali lagi. Fi'lun madin mabni ala as-sukun. Mabni ala sukun, tak ada masalah. Ada al, tak ada al tu insya-Allah tidak menjadi masalah lah Kalau nak cari jalan keluar tu memang akan jumpa jalan lah insya-Allah. Jangan bimbang kan. Cuma yang tu ada fi'lun madin mabni ala sukun. Al-fi'lu al-madi mabni ala as-sukun. Tidak ada masalah apa-apa. Okey, ada lagi. Yunfikun fi'il mudhari'. Sabar dulu. Walladzina yu'minuna bima unzila. Macam mana i'rab dia? Fi'lun madin mabni ala al-fath. Okey, sorry. Razaqnahum. Razaqna. Mana fa'il dia? Fa'il dia na. Razaqna. Na tu fa'il dia. Kan? Fa'il dia. Tapi jangan i'rab fa'il marfu' bi dhammah sebab dia dhamir, kan? Kita i'rab dulu dhamir mabni ala al-fath fi mahalli raf'i fa'il. Mabni ala as-sukun. Razaqna. Panjang, kan? Razaqna. Dhamir mabni ala as-sukun fi mahalli raf fa'il. Fi'il fa'il kan. Baik. Okey, sebab kita fokus kita pada fi'il madi. Jadi kalau yang fa'il ini kita tahu tu baguslah. Okey, walladzina yu'minuna bima unzila. Unzila. I'rab dia.
Fi'lun madin mabni ala al-fath. Kan mudah tu kan. Siapa kata susah i'rab ni? Kan? Okey. Unzila ilaika wa ma unzila. Jumpa sekali lagi unzila. Dah sama je ustaz. I'rab lah kan. Nak suruh lidah kita bergerak. Fi'lun madin mabni ala fath. Unzila min qabl wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim. Tidak ada. Wa ulaika humul muflihun. Tidak ada fi'il madi. Okey. Sikit lagi. Innal ladzina kafaru, kan? Ada jumpa dah kafaru. Fa'alu. Macam mana nak i'rab dia? Fi'lun madin mabni ala ad-dhamm. Mabni ala ad-dhamm. Baik. Fi'lun madin mabni ala ad-dhamm. Dah ustaz. Kita nak ikut cara Syekh ustaz. Macam mana jawab Sebab dia tak salah kan. Sebab itu dalam periksa kalau ustaz yang tukang raik, ustaz boleh beri betul lah kan. Sebab pelajar ini dia ikut cara Syekh kan. Ikut cara kita panggil apa tu Al-Jurumiyah kan. Tetapi macam ustaz sebut lah ustaz percayalah majoriti asatizah mereka akan i'rab sebagai fi'lun madin mabni ala ad-dhamm. Jadi kita ikut majoriti lah sedang kan. Susah hidup sebagai minoriti ni kan. Susah hidup sebagai minoriti. Kita ikut majoriti lah. Fi'lun madin mabni ala ad-dhamm. Okey, teruskan. Itu nampak tak? Boleh nampak lagi surah Baqarah kan. Sawa'un 'alaihim anzartahum. Fi'il madi tu. Anzartahum. Kat mana? Anzarta. Yang pertama tu maksudnya adakah? Hamzah istifham. Fi'il madi bermula pada anzarta. Anzarta fi'lun madin mabni ala sukun. Ta tu fa'il dia. Okey, kafaru waw tu fa'il dia. Dhamir mabni ala sukun fi mahalli raf fa'il. Anzarta ta tu dhamir mabni ala fath fi mahalli raf'i fa'il. Am lam tunzirhum fi'il mudhari' la yu'minun fi'il mudhari'. Khatama ni mudah kan? Khatama fi'lun madin mabni ala fath. Kan? Fi'lun madin mabni ala fath. Kita dah berapa dah masa kita ni? Tak sampai 1 jam lagi. Okey. Fi'il amar tu kita simpan minggu depan lah. Kan? Minggu ni kita habiskan fi'il madi je. Sepatutnya lepas antum ikuti kelas ni yang tak boleh i'rab, insya-Allah saya percaya dah ramai yang boleh i'rab kan. Tetapi saya percaya juga di sana ada yang masih lagi keliru tentang i'rab dan sebagainya kan. Kita nak jumpa fi'il madi je boleh. Khatama fi'lun madin mabni ala fath. Okey, sebab fi'il ni lepas dia fa'il kita cari selalu. Mana fa'il dia? Lafzul jalalah Allah. Fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kalau ain ustaz tak keluar tu maaf lah ya. So bila kita cakap ni kadang-kadang kita cakap pula bahasa Melayu ni kan. Jadi kita tidaklah fokus sangat pada makhraj tersebut. Walahum azabun azim wa minan nasi may yaqulu amanna. Sebab dia fi'il nun kan, amanah kan. Jadi nun tu dalam nun. Kita tak nampak kan. Fi'lun madin mabni ala sukun. Amanna fi'lun madin mabni ala sukun. Mana fa'il dia? Dhamir mabni ala sukun fi mahalli raf'i fa'il. Amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Tidak ada setakat ini. Fi qulubihim maradun fazadahumullah. Zada. Fi'lun madin mabni ala fath. Zada. Zada. Menambah. Sama macam qala, mala, ba'a, zada. Fi'lun madin mabni ala al-fath. Fazadahumullahu. Lafzu jalalah Allah tu, itu adalah fa'il dia. Kita sebut lafzu jalalah. Kan? Lafzu jalalah fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila fi'il madi. Ya, fi'il madi. Mabni lil majhul. Ya, tapi masih lagi fi'il madi. Jadi i'rablah. Fi'lun madin mabni ala fath. Kan? Mabni ala fath. Baik. Wa idza qila lahum la tufsidu. Tufsidu tu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Betul lah fi'il mudhari'. Kan? Fil qalu. Qalu, i'rab qalu. Kan?
fi'lun madin mabni ala dham. Jangan sebut mabni ala fath. Betul, tetapi macam Ustaz sebutlah kan, tidak digunakan secara meluas pada hari ini. Jadi bila tidak digunakan secara meluas tu kadang-kadang minoriti ni memang bermasalah lah kan. Jadi ramai yang tak tahu. Kan, ustaz pun lama-lama tak baca tu lupa juga kan. Tu bagusnya baca kan, mengajar balik tahu. Kalau sebut kalau ada yang sebut fi'lun madin mabni ala fath, betul sebenarnya, tetapi diguna kaedah yang lain kan, guna aliran yang lain, cara yang lain. Tapi kita pakai yang biasalah ya, fi'lun madin mabni ala dham. Fi'lun madin mabni ala dham. Qalu innama nahnu muslihun. Waw tu qalu, waw tu dhamir mabni ala sukun fi mahalli raf fa'il. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun, tidak ada. Wa idza qila, qila macam tadi juga, qila fi'lun madin mabni ala fath. Aminu, aminu sini tak sama dengan amanu. Amanu fi'lun madin, aminu fi'il amar, fi'lul amri. Jadi tinggalkan dulu. Aminu kama amana. Amana fi'il madhi. Kan? Amana fi'lun madin mabni ala fath. Fi'lun madin mabni ala fath. Amana an-nasu. An-nasu tu fa'il. Fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Kebiasaannya lah ya. Kebiasaannya selepas pada fa'il tu fa'il lah. Kebiasaan. Setengah orang dia kata Ustaz sebut selepas fa'il fa'il. Tapi kita tengok-tengok lain je Ustaz kan, sebab tu saya sebut kebiasaan kan. Baik, kadang-kadang di antara fi'il dan fa'il ada tambahan-tambahan kan. Baik, kama amana an-nasu qalu, sambil qalu fi'lun madin mabni ala ad-dham. Waw tu dhamir mabni ala sukun fi mahalli raf fa'il. Anu'minu kama amana. Amana fi'lun madin mabni ala al-fath. As-sufaha'u fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Kita habiskan muka surat ni ya. Wa idza laku fa'alu fa'alu. Kan laku. Dia kalau kita tengok laku ini dia berlaku perubahan dah sebenarnya. Asalnya lakia kan, lakia dah banyak berlaku perubahan, tapi i'rab masih sama. Sebab dia kata wazan fa'alu, laku fa'alu. Tapi berlaku perubahan, kita masih i'rabkan dia sebagai fi'lun madin mabni ala ad-dham. Senang cerita kalau atas wazan fa'alu tu ada waw tu mabni ala ad-dham lah. Kan? Waw dhamir mabni ala sukun fi mahalli raf fa'il. Alladzina amanu, sama juga amanu. Amanu fi'lun madin mabni ala dham. Waw dhamir mabni ala sukun fi mahalli raf fa'il. Amanna fi'lun madin mabni ala apa? Amanna. Mati kan? Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Nun tu dhamir mabni ala apa? Huruf akhir dia alif. Mati kan? Mabni ala sukun fi mahalli raf fa'il. Wa idza khalau fi'lun madin mabni ala dham. Walaupun kita tahu mana dham dia Ustaz tak nampak pun. Sini pula kita ada dham muqaddar. Okey. Ustaz ambil sikit masa ambil antara amanu dan khalau. Kan? Amanu dengan khalau tengok betul-betul. Okey, tambah sikit lagi fokus dia. Kan? Tambah sikit lagi fokus dia. Beza antara amanu dan khalau. Dan beza antara cara kita dengan cara Syekh. Kan? Cara kita ni maksudnya Ustaz boleh kata majoriti lah kot, sebab majoriti yang Ustaz jumpanya macam tu. Okey, baik. Okey, kita start dengan amanu dulu. Amanu, kita kata fi'lun madin mabni ala ad-dham. Jelas amanu, nun kan? Nun tu baris depan kan? Jadi pada kita fi'lun madin mabni ala ad-dham. Dhammah tu zahir ke muqaddar? Zahir. Kan? Jelas kan? Amanu, nun baris depan. Pada Syekh pula, Syekh akan i'rab fi'lun madin mabni ala fath muqaddar. Kan? Fath muqaddar. Jadi asalnya nun tu baris atas.
Cuma ditukar pada waw untuk munasabah. Itu pada syih. Kan? Jadi pada syih, pada kita amanu dam zahir. Pada syih fath muqaddar. Nampak tak? Berbeza dengan selepas dia. Lepas amanu, Ustaz sebut tadi apa dia? Khalau wa idza khalau. Kita i'rab khalau fi'lun madin mabni ala dham muqaddar. Sini kalau sebut muqaddar okeylah kan, muqaddar. Sebab apa? Kita tak nampak mana dia dhammah dia, tak nampak kan? Tak nampak. Kan? Okey. Dekat sini syekh pun sama jugalah dia muqaddar juga kan. Jadi sama-sama muqaddar dekat sini. Sama-sama muqaddar. Lam tu bukan huruf akhir. Huruf akhir tu huruf situ khalayau. Khalaya kan? Khala waw. Masih lagi waw kan? Khala yakhlu. Khala waw. Kan? Jadi asalnya khala waw. Kita khalawu. Gitu Okey, baik. Qalu, mudahlah kita, pada kita, okey, antum jangan pening kepala kan. Sebenarnya pada kita mudah je. Mana-mana yang ada waw jamaah, antum terus i'rabkan dia sebagai fi'il madhi, lepas dia ada waw jamaah. Atau fa'alu lah, fa'alu. Fi'lun madin mabni ala dham. Fi'lun madin mabni ala dham. Qalu, fi'lun madin mabni ala dham. Waw tu dhamir mabni ala sukun fi mahli raf fa'il. Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, tidak ada fi'il madhi. Allahu yastahzi'u bihim, tidak ada fi'il madhi. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, tidak ada fi'il madhi. Ulaika alladhina ishtarau. Nashtarau. Ishtarau. Kita sebut fi'lun madin mabni ala dham. Ingat dham. Ada waw jamaah je terus fi'lun madin mabni ala dham. Kan? Okey, waw tu dhamir, apa dia? Dhamir mabni ala as-sukun fi mahalli raf fa'il. Fama rabihat. Ni mudah. Rabihat fi'lun madin mabni ala al-fath. Ustaz, ta kan baris mati. Ta tu bukan sebahagian daripada fi'il. Fi'il sampai rabiha sahaja. Ta tu ta ta'nis. Fa'alat. Kan? Katabu, katabat. Ta tu ta ta'nis. Rabihat. Ta ta'nis. Mana fa'il dia? Tengoklah fa'il dia. Selepas fa'il. Tijaratu. Jalan-jalan tu kan. Jadi tijaratu lah fa'il dia. Dah boleh ke perniagaan ni jadi fa'il? Boleh bahasa Arab. Sebab itu satu perkara yang perlu kita titik berat. Bila bercakap bahasa Arab, otak kita tu dalam bahasa Arab lah Bukan masuk fa'il ini pembuat macam bahasa Melayu kita. Bahasa Melayu kita pembuat lah kan. Bahasa Arab fa'il ini lebih luas daripada pembuat bahasa Melayu kita kan. Jadi untung perniagaan untung kan. Perniagaan untung. Rabihat tijarah. Tijarah tu fa'il. Fa'il. Ini antara perkara yang menyebabkan sebab apa? Bila kita belajar bahasa asing, kebiasaannya kita terjemah ke bahasa kita. Kita cuba sesuaikan dengan bahasa kita. Perniagaan untung. Takkanlah perniagaan tu jadi fa'il. Kita kata, kita nak cari orang juga yang jadi fa'il. Kan? Orang juga. Tidak dalam bahasa Arab bukan begitu. Rabihat tijaratuhum. Rabihat fi'il, tijarah itulah fa'il dia. Untung perniagaan. Kalau kita terjemah, perniagaan untung. Untung tu fi'il. Kan? Jadi sebab itulah kadang-kadang bila kita belajar bahasa yang satu lagi, bahasa yang kedua, bahasa ketiga, bahasa keempat, tak salah kan? Kita kena juga menyelami bahasa tersebut. Kan? Kita menjadi sebahagian daripada bahasa tersebut, dan ini akan makan masa lah. Jangan takutlah dengan makan masa. Selalu Ustaz sebutkan ilmu ni makan masa. Betul ilmu akan makan masa kan. Dan jangan takut dengan makan masa tersebut. Kita teruskan belajar, buat salah masa belajar tak jadi masalah. Insya-Allah pahala akan sentiasa dapat kan. Kita belajar fa'il marfu' boleh pahala ke Ustaz? Insya-Allah boleh pahala. Sebab apa? Sebab bahasa Arab ini bahasa Al-Quran, bahasa Sunnah, bahasa ulama-ulama kita. Kita belajar bahasa Arab, jaga bahasa Arab, insya-Allah boleh pahala. Kan? Boleh pahala.
Antum baca Al-Quran boleh pahala. Antum belajar faham Al-Quran boleh pahala. Dan untuk faham Al-Quran, nak tak nak, kan, antum mesti belajar nahwu dan saraf. Kan, mesti belajar, tak boleh tidak. Antum tengoklah dalam dalam mana-mana buku usul fiqh sekalipun, salah satu syarat syarat untuk jadi seorang yang mujtahid tu mesti bahasa Arab, menguasai bahasa Arab. Kan, kita kata zaman sekarang ni kita taklah sampai peringkat mujtahid kan, tapi kita masih lagi peringkat menjadi asatizah kan. Sebab itu kita kata nak jadi asatizah ni kita kena ada kekuatan dalam bahasa Arab. Kan, belajar i'rab ni adalah sebahagian daripada proses tersebut. Bahkan kata kalau kita lihat kita lihat kata-kata ulama-ulama kita, ilmuwan-ilmuwan, al-Imam Asy-Syafi'i pernah sebut kan, miftah. Maksud apa miftah? Anak kunci. Bahasa Arabnya anak kunci. Kan, bagaimana antum nak terokek ilmu yang luas kalau antum tidak ada anak kunci? Bahasa Arab inilah anak kunci dia. Ustaz baru baca tapi Ustaz tak ingat kat mana. InsyaAllah kalau Ustaz ingat nanti insyaAllah minggu depan sebagai motivasi kita akan ulas kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i tersebut sebagai pemberi semangat kan. Okey, malam ni Ustaz cadang 2, fi'il madi, fi'il amar kan, tapi cukuplah satu dulu. Lepas ini Ustaz harap insya-Allah antum yang bersama Ustaz ni jumpa fi'il madi i'rab. Sampai antum jadi yakin dengan fi'il madi kan. Dan di sini kita perlu sebutlah juga kita ada perbezaan perbezaan cara kita dengan guru kita lah. Kita belajar dengan guna matan Ibnu Ajurum, kita dengar syarah daripada Syekh Muhammad Muhyiddin kan. Tetapi dalam i'rab fi'il madi ini kita berbeza sikit. Tak banyak, sikit saja kan. Kalau selalu Ustaz belajar dulu khilaf lafzi saja sebenarnya kan. Khilaf lafzi saja. Cuma Ustaz ulang, innal ladzina kafaru kan. Kita i'rab fi'lun madin mabni ala ad-dhamm. Kan? Fi'lun madin mabni ala ad-dhamm. Syekh akan i'rab fi'lun madin mabni ala al-fath muqaddar. Kan? Jadi antum tak perlu i'rab macam itulah. Pakai yang kebiasaan yang kita guna. Fi'lun madin mabni ala ad-dhamm. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi bermula pada hari ini Ustaz sangat berharap kalau ustaz lah latihan yang cukup bagus yang antum buat, antum kan kebanyakan antum kan Ustaz percaya kebanyakan sini adalah anak murid ustaz jadi cara yang cukup bagusnya antum ambil Al-Quran ni lah kan, ambil Al-Quran sambil antum ulang Quran tu. Apa salahnya antum ulang Quran tu kan banyak kan, antum baca sampai 20 muka surat, 30 muka surat, satu muka surat je pernah kan. Hari ni cari fi'il madi contohnya. Tapi bila antum dah buat banyak kali tu, antum dah selesai fi'il madi, pindah fi'il amar kan, pindah fi'il mudhari kan, dan yang lepas ni insya-Allah. Wallahu taala a'lam bisawab. Jadi setakat itu dululah pada minggu ini insya-Allah. Jazakumullah khairul jazak. Terima kasih banyak pada yang bersama Ustaz insya-Allah. Semoga apa yang kita buat ini insya-Allah diberi ganjaran oleh Allah taala insya-Allah. Ustaz doakan agar kita semua berjaya di dunia dan di akhirat dan insya-Allah kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jazak. Terima kasih semua sekali Jazakumullah khairul jazak. Barakallahu fikum.